Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Okey, selamat kembali ke webinar AZ Law Firm di mana menerusi webinar AZ Law Firm ini kita akan membawa kepada anda semua topik-topik semasa yang sangat menarik untuk santapan semua. Okey, saya kira topik kita pada hari ini merupakan salah satu topik yang sangat menarik terutamanya bagi para penonton yang masih lebih kurang jelas tentang apa itu strata. Okay, oleh itu topik kita pada hari ini berbincang mengenai apa yang kita perlu tahu tentang Akta Pengurusan Strata. Saya Nurul Natasha, moderator anda pada hari ini, dan bersama-sama dengan kita hari ini iaitu Cik Yang Soleha. Cik Yang Soleha akan memberikan pencerahan yang cara terperincilah mengenai Akta Pengurusan Strata. Selamat tengah hari Cik Su. Selamat tengah hari Cik Tasha. Terima kasih. Saya rasa bukan saya saja tapi penonton juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan perkongsian daripada Cik Su sendiri. Baiklah, jika para penonton mempunyai sebarang soalan sepanjang sesi webinar kita hari ini, para penonton bolehlah menunjukkan soalan anda di ruangan komen YouTube AZ Law Firm. Okay, sebelum kita memulakan sesi webinar kita pada hari ini, suka untuk saya mengingatkan bahawa walaupun kita telah memasuki fasa endemik tetapi kita haruslah mengambil langkah berjaga-jaga dan kita haruslah mengamalkan 3W iaitu wash, warn dan wear, serta kita perlu mengelakkan 3C iaitu crowded, confined dan juga closed conversation. Okey, dan yang paling penting jangan lupa untuk like dan share sesi live AZ Law Firm di Facebook kami. Okey, baiklah Cik Su, saya kira kita boleh mula ya. Okey, terima kasih Cik Tasha. Buat pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi bersama Cik Tasha dan juga para audiens kita lah pada hari ini. Okey, sebelum saya memulakan tajuk kita pada hari ini iaitu apa yang kita perlu tahu tentang Akta Pengurusan Strata ini, saya rasa eloklah saya bermula dengan apa itu erti strata. Jadi strata merujuk kepada bangunan yang telah dipecah kepada bahagian unit secara berlapis-lapis lah. Seperti boleh diibaratkan sebagai kek sekarang ni, kita ada kek yang terbaru yang boleh saya katakan terbaru lah, yang mempunyai lapis-lapis kan. Crepe cake. Jadi begitu jugalah bangunan. Jadi itu diibaratkanlah sebagai strata. Begitulah. Kalau dalam bentuk bangunannya sebagai contohnya adalah seperti kondominium, apartmen, rumah pangsa ataupun rumah kedai lah. Okay. Jadi hak milik strata pula merupakan satu dokumen hak milik yang dikeluarkan untuk setiap unit atau petak bagi sesebuah bangunan yang mempunyai 2 tingkat atau lebih yang dibina di atas satu bidang tanah lah, seperti yang saya sebutkan tadi lah, kondominium, rumah pangsa dan sebagainya. Jadi baik Cik Su, kita sudah maklum bahawa negara kita sekarang ni sangat dipenuhi dengan terma yang mungkin kita kenal sebagai high rise building. Okay, seperti yang Cik Su cakapkan tadi, apartmen, rumah pangsa, townhouse dan sebagainya lah. Dan jadi apa pendapat Cik Su mengenai perkara ini? Kenapa wujudnya hak milik strata? Adakah disebabkan bilangan penduduk ataupun bilangan populasi masyarakat Malaysia yang semakin meningkat ataupun bagaimana? Okey, kenapa adanya hak milik strata ataupun high rise building di negara kita ini kerana isu kekurangan tanah lah di negara kita ini bukan satu isu yang baru lagi lah di negara kita. Bukan saja di negara kita lah, di negara-negara lain yang berkepadatan penduduk tinggi pun mempunyai masalah yang sama lah. Sebagai contoh macam kalau kita nak bina rumah, semua rumah landed, kalau nak bina kedai semua landed, tak cukuplah tanah tu kan. Jadi apa yang boleh mengatasi masalah ini adalah dengan membina high rise building lah. Lebih-lebih lagi kita boleh tengok di kawasan yang berkepadatan tinggi, penduduk tinggi di Malaysia seperti Ipoh, Pulau Pinang dan juga Kuala Lumpur. Mereka mempunyai banyak high rise building ini untuk mengatasi masalah kekurangan tanah ni lah. Ini juga boleh memenuhi sebenarnya impian setiap orang, setiap individu. Saya percaya setiap individu akan pasti ada impian lah untuk memiliki rumah sendiri. Jadi high rise building boleh menyelesaikan masalah itu dan memenuhi impian semua orang lah untuk memiliki rumah sendiri. Okey. Boleh Puan Cik Su explain sedikit kenapa penting hak milik strata ni? Hak milik strata ini sangat penting kerana hak milik strata ini sama saja fungsinya seperti grant, iaitu menunjukkan hak milik seseorang itu terhadap pemilikan hartanah tersebut. Jadi
hak milik strata ini bukan sekadar penting begitu saja, tapi ini adalah penting kerana hak milik strata ini perlu untuk bila kita nak lakukan urusan jual beli, seperti bila kita nak jual rumah tu ataupun kita nak jaga rumah tu kepada bank dan sebagainya, ataupun mungkin pada satu masa nanti untuk dibahagikan secara pusaka ke dan sebagainya lah. Sepaham saya kiranya maksud Cik Su sebentar tadi, strata ini fungsinya sama seperti geran sebagai bukti pemilikan pemilik strata. Betul. Okey, baiklah, kita berbalik kepada topik kita sebentar tadi mengenai pengurusan strata. Mungkin Cik Su boleh terangkan sedikit apa itu pengurusan strata? Okey, pengurusan strata ini adalah merupakan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan dan harta bersama di dalam satu kawasan pemajuan strata lah yang dilaksanakan oleh badan pengurusan. Jadi apa itu harta bersama yang saya sebutkan tadi ialah ia merujuk kepada bahagian lot yang tidak terkandung dalam mana-mana petak. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat apartmen ke, dekat flat dan sebagainya, ada lift dan kotak parking visitor. Jadi benda-benda itu semua bukan terkandung di dalam lot-lot yang kita beli, tapi itu adalah harta bersama yang kita kongsi bersama dengan pembeli-pembeli atau pemilik-pemilik yang lain lah. Jadi pengurusan strata ini akan ditadbir oleh dua perbadanan, iaitu yang boleh dikenali sebagai Perbadanan Pengurusan atau Management Corporation, ataupun nama pendeknya saya boleh panggil sebagai MC lah, dan juga Badan Pengurusan Bersama atau JMB, dalam bahasa Inggerisnya Joint Body Management. Sepaham saya Cik Su, JMB ini merupakan salah satu badan yang menguruskan kesemua masalah ataupun dia menjaga kebajikan komuniti komuniti di bangunan tersebut lah kan. Dan adakah pengurusan strata ini tertakluk kepada sebarang akta ataupun perundangan di Malaysia ini? Mungkin kalau ada, mungkin Cik boleh terangkan sedikit mengenai akta tersebut. Okey, so di Malaysia ini kita ada akta utama yang next slide. Okey. Okay, sebenarnya akta strata di Malaysia adalah akta utamanya adalah Strata Management Act 2013. Okay. Next slide. Next. Okay, akta utama di negara kita adalah SMA 2013, di mana akta ini terhasil daripada pindaan kepada Akta Hak Milik Strata 1965. Kalau boleh 1985, maafkan saya. Jadi kalau kita boleh lihat di sini sekarang, Akta 2013 ini terhasil daripada pindaan-pindaan yang telah berlaku lah. Jadi sebelum tahun 1985 sebenarnya Kanun Tanah Negara telah sebelum adanya Akta Strata 1985 sebenarnya rumah high rise ni sudah ada. Cuma pada ketika itu Kanun Tanah Negara tidak menyediakan sebarang undang-undang untuk pemilikan bangunan-bangunan tersebut lah. Jadi ianya menimbulkan permasalahan lah kalau orang-orang yang badan-badan yang terlibat untuk dalam urusan pindah milik ke cagaran ke. Jadi pada tahun 1985 kerajaan telah mewujudkan akta strata pada tahun itu hanya untuk fokus satu saja untuk pemilikan lah. Okay. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi, terdapat populasi telah bertambah, migrasi, high-rise building pun telah bertambah di negara kita. Maka seiring dengan itu jugalah undang-undang mestilah berkembang seiring dengan perkembangan ini. Jadi setelah berkembangnya migrasi dan sebagainya, maka undang-undang juga harus berkembang seiring. Jadi pada tahun 2013 Akta Strata SMA telah digubal dan di-enforce pada tahun 2015 lah. Jadi Okey, Cik Su telah menerangkan dengan agak teliti saya kira tentang akta pengurusan strata, tetapi saya juga tertanya-tanya tentang siapa pula yang bertanggungjawab
di bawah Akta Pengurusan Strata ni? Adakah JMB sendiri ataupun mungkin ada badan-badan lain yang bertanggungjawab di bawah akta ini? Mungkin Cik boleh terangkan sedikit. Okey, di bawah Akta Pengurusan Strata ini ada dua badan yang utama, iaitu Badan Pengurusan Bersama ataupun yang seperti saya cakap tadi adalah JMB, atau Perbadan Pengurusan iaitu MC. Jadi kedua-dua badan ini telah termaktublah di bawah SMA 2013, di mana badan-badan ini diberikan kuasa untuk mengawasi dan mengatur penyelenggaraan di sesebuah tapak lah. Dalam bahasa yang mudah ataupun secara contohnya, jika terdapat sebarang masalah di high rise building itu, sebagai contoh tadi saya bagi contoh lift kan, kalaulah lift rosak ataupun lampu pecah ke, jadi siapa yang nak ambil tanggungjawab itu? Itu adalah sebab Tanggungjawab JMB. Itu adalah sebab kenapalah kita kena ada satu badan pengurusan untuk menguruskan bangunan tersebut. Kalau tiada badan pengurusan ni, mungkin bangunan tersebut akan jadi terbengkalai dan harga properti tersebut juga mungkin akan menjadi kurang lah, kerana terdapat kerosakan-kerosakan yang tidak dibaiki di rumah tersebut. Jadi Badan Pengurusan Bersama ataupun JMB ini secara ringkasnya telah ditubuhkan di bawah Seksyen 17 Akta Pengurusan Strata 2013 lah, setelah menyatukan mesyuarat agung tahunan pertama JMB oleh pemaju. Jadi sebenarnya JMB ini ditubuhkan setelah pemaju menyerahkan milikan kosong kepada pembeli. Milikan kosong tu sebagai contohlah Cik Tasha beli rumah, Cik Tasha dapat kunci. Setelah Cik Tasha dapat kunci dan pembeli-pembeli lain dapat kunci, dalam masa 12 bulan tu pemaju harus lantik JMB untuk menguruskan bangunan tersebut lah. Jadi antara contoh tugas yang JMB ada telah dinyatakan di dalam Seksyen 21 SMA lah, sebagai contoh untuk next slide, untuk menyenggara harta bersama dengan sempurna dan menjaga harta bersama itu dalam keadaan yang baik dan pembaikan yang dapat digunakan lah. Sebagai contoh tadi saya bagi contoh lift lah. Kalau tak ada orang senggara, macam mana penduduk di situ nak gunakan? Seterusnya mereka juga, JMB juga berhak untuk menentukan dan mengenakan cas yang perlu bagi pembaikan dan penyelenggaraan harta bersama dengan sempurna. Jadi seperti yang saya cakap tadi, untuk menyenggara secara logiknya lah kita memerlukan dana lah untuk bayar kepada badan ini untuk menyenggara. Jadi mereka ada, JMP ini ada kuasa untuk menentukan dan mengenakan cas lah kepada penduduk-penduduk di bangunan tersebut. Selain daripada mengenakan cas dan menentukan cas kepada penduduk tersebut, mereka juga bertanggungjawab lah untuk menginsurankan bangunan tersebut terhadap apa-apa risiko seperti kebakaran ataupun sebagainya lah. Selain daripada itu, mereka juga boleh menggunakan wang insurans tersebut untuk membaiki jika terdapat sebarang kebakaran ke apa-apa yang terjadilah kepada bangunan itu, mereka berhaklah menggunakan wang insurans yang telah mereka kutip daripada penduduk-penduduk tadi. Okey, Cik Su, saya pernah dengar satu term selain daripada JMB ni ada juga MC kan? Seperti yang Cik Su sebutkan tadi. So kiranya MC ni macam mana pula? Adakah yang dipilih oleh JMB ataupun ditubuhkan sendiri? Macam mana Cik Su? Okey, JMB dan MC adalah mereka berkongsi tanggungjawab, tetapi mereka tidaklah JMB tidak memenuhi sepenuhnya kuasa yang dimiliki oleh MC. Hal ini kerana JMB hanyalah satu badan yang interim sahaja. Seperti yang saya cakap tadi, dia dilantik dalam masa 12 bulan kan. Jadi perbezaan yang ketara antara JMB dengan MC ni adalah JMB dilantik setelah pemilikan kosong, manakala MC ini akan dilantik apabila hak strata itu dikeluarkan. Okey, hak strata ini dikeluarkan selepas kita membeli rumah tu lah. Tapi agak mengambil sedikit masa lah sebelum Cik Tasha dapat hak milik strata tu. Sebagai contoh, bila Cik Tasha beli rumah, Cik Tasha beli rumah tersebut menggunakan master title ataupun hak milik induk. Tetapi jika Cik Tasha nak mendapatkan hak milik strata tersebut, ia memerlukan sedikit masa lah. Tapi untuk tidak merugikan, Cik Tasha boleh duduk di situ, tapi Cik Tasha akan bangunan tersebut akan di bawah seliaan JMB lah. Tapi apabila hak milik strata telah diberikan kepada Cik Tasha dan penduduk-penduduk lain, maka saat itu MC hendaklah mengambil alih tugas-tugas yang diberikan kepada JMB tadi. Okey.
Mungkin Cik Su boleh bagi beberapa lah perbezaan yang saya kira perbezaan yang ketara yang kita boleh tengok di dalam perlembuhan antara JMB dan juga MC. Mungkin dari segi limitasi ataupun meminjam wang, adakah badan perlembuhan ini mempunyai kapasiti untuk berbuat demikian? Okay, next slide. Next. Okay, seperti yang Cik Tasha tanya saya tadi, apakah perbezaan yang ketara lah? Salah satu perbezaan yang ketara adalah limitasi bagi urusan kemasukan kontrak lah. Macam yang saya cakap tadi, sebab JMB ni dia hanya wujud hanya untuk sementara sebelum adanya MC ni ketika hak milik strata telah dikeluarkan. Jadi mereka tidak dibenarkanlah untuk memasuki kontrak yang melebihi secara melebihi masa 12 bulan lah. Dan hal ini tidak terpakai kepada MC kerana mereka akan mentadbir bangunan itu setelah JMB dibubarkan. Jadi MC boleh memasuki kontrak dengan tarikh yang tempoh yang lebih lama lah berbanding dengan JMB. Seterusnya MC juga dibenarkan untuk meminjam wang ya untuk mengelakkan untuk menjalankan tugas-tugasnya lah. Walau bagaimanapun JMB tidak mempunyai kuasa tersebut untuk meminjam wang. Dan seterusnya di bawah Akta SMA hanya MC sahaja yang dibenarkan untuk menjamin pembayaran balik pinjaman dan pembayaran balik faedah melalui surat cara boleh niaga atau melalui satu charge lah bagi charge yang tidak dibayar ke akaun penyelenggaraan. Seterusnya MC juga dibolehkan untuk memperoleh tanah tambahan. Hal ini kerana MC seperti saya cakap tadi, MC ditubuhkan setelah hak milik strata dikeluarkan, maka MC adalah pemilik lot yang sah lah berbanding dengan JMB. Okey. Kiranya Cik Su hanya MC sahaja yang mempunyai kuasa untuk meminjam wang dan menjamin pembayaran balik wang. JMB tidak boleh berbuat demikian lah. Betul Cik Rasha. Okey, baik. Baik, terima kasih Cik Su di atas perkongsian yang sangat bermanfaat, dan sekarang mungkin kita boleh teruskan kepada sesi soal jawab. Mungkin kita ada beberapa soalan daripada para penonton sekalian. Okey, kita ada beberapa soalan, boleh ya Cik Su? Boleh. Soalan yang pertama, bolehkah penghuni membuat tuntutan ke atas JMB? Okey, ya, semestinya boleh kerana di bawah Seksyen 17/3 SMA telah memberikan kuasa, telah menyatakan di situ bahawa JMB ini can be sued and can sue and be sued lah. Okey. Macam iaitu JMB ini tidak immune lah kepada sebarang tuntutan saman. Jadi mereka boleh menyaman dan mereka juga boleh disaman lah. Okey, teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu apakah yang boleh dilakukan jika pemilik strata mempunyai konflik dengan penubuhan tersebut? Kiranya pembeli mempunyai konflik dengan JMB ataupun MC. Apa yang perlu dalam melakukan? Okey, menurut saya pembeli high-rise building ataupun pemilik hak milik strata ini agak beruntunglah kerana mereka mempunyai tribunal sendiri, iaitu Tribunal Pengurusan Strata. Jadi Tribunal Pengurusan Strata ni adalah satu badan yang ditubuhkan untuk mendengar dan menangani sebarang tuntutan yang berkaitan dengan hak milik strata lah. Contohnya yuran yang dikenakan atau sebagainya lah. Jadi dengan TPS ni pihak-pihak yang terlibat boleh menyelesaikan perselisihan faham antara mereka dengan kos yang minimum dan tanpa memerlukan perwakilan undang-undang lah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, badan bangunan strata ini akan melibatkan terlalu banyak pihak seperti developer, JMB, MC, pemilik, penyewa dan sebagainya. Jadi mungkin ada soalan yang cakap boleh ke badan-badan yang saya sebutkan tadi, individu yang saya sebutkan tadi membuat tuntutan di Tribunal Pengurusan Strata? Jawapannya boleh. Mereka boleh pergi membuat tuntutan di Tribunal Pengurusan Strata lah. Okey. Kiranya Tribunal Pengurusan Strata ni ditubuhkan untuk menyelesaikan pertikaian di antara pembeli dan juga JMB ataupun MC, betul ya? Betul. Okey, baiklah. Mungkin kita boleh teruskan dengan soalan yang terakhir. Saya rasa soalan yang terakhir ini merupakan rentetan daripada soalan yang kedua, Cik Su.
Soalannya, apakah prosedur untuk membawa tuntutan tersebut kepada tribunal tadi? Mungkin Cik Su boleh jelaskan sedikit tentang prosedur-prosedur yang pembeli harus ambil tahu sebelum membawa kes kepada tribunal. Okey, bagi prosedur, sesiapa yang ingin membawa tuntutan kepada Tribunal Pengurusan Strata ini boleh melayari laman sesawang KPKT, iaitu Kementerian Perumahan dan KPKT lah. Okey. Jadi prosedur yang pertama adalah claimant ataupun penuntut hendaklah mengisi borang yang dengan borang satu, kita panggil borang satu, dengan melengkapkan semua maklumat yang diperlukan dalam 4 salinan, dan disertakan dengan 4 salinan borang itu kita perlukan jugalah fee sebanyak RM100 bagi urusan pemfailan untuk kes residential claim, manakala jika claimant itu membawa kes yang commercial ataupun industrial claim, mereka dikenakan cas sebanyak RM200 lah. Setelah itu mereka boleh, kalau tertanya-tanyalah dekat mana kita boleh dapatkan borang satu ni, claimant ataupun orang yang nak buat claim ni boleh boleh dapatkan di laman sesawang KPKT lah. Kat situ ada kolom untuk Tribunal Pengurusan Strata dan kat situ ada borang-borang yang diperlukan lah. Seterusnya, selepas isi borang satu tadi, kita kena serahkanlah kepada TPS dan mereka akan memeteraikan borang tersebut dan mereka akan meletakkan tarikh dan menandatanganilah borang tersebut. Okey, seterusnya setelah mereka menandatangani borang tersebut, mereka akan menyerahkanlah 2 salinan kepada claimant, satu untuk claimant dan satu lagi untuk penentang lah, iaitu defendant lah. Jadi selain daripada borang satu dikeluarkan kepada ketika itu, borang 4 juga akan dikeluarkan yang mana ianya menyatakan tarikh, masa dan tempat untuk pendengaran lah. Jadi setelah claimant mendapat borang satu dan borang 4, borang satu yang 2 salinan tadi, satu salinan hendaklah diserahkanlah kepada penentang. Jadi apa kaedah yang boleh digunakan untuk menyerahkan borang satu tadi? Satunya boleh menyerahkan secara tangan lah, ataupun kedua secara registered post, ataupun ketiga boleh menampalkan notis borang satu tersebut di pintu di alamat yang terakhir yang diketahui penentang itu duduki. Seterusnya setelah notis itu diserahkan, borang satu itu diserahkan, dalam masa 14 hari penentang ataupun defendant perlu memfailkan borang 2 untuk menentanglah claim yang claimant buat tadi dalam masa 14 hari. Proses yang sama juga dilalui, mereka kena bayar RM100 bagi residential claim dan 200 lah bagi industrial claim, dan seterusnya mereka haruslah mendapatkan tanda tangan TPS, dan selepas itu proses yang sama juga, borang 2 hendaklah diserahkan kepada claimant tadilah. Jika claimant mendapat sebarang bantahan terhadap claim di dalam borang 2 yang diserahkan oleh penentang tadi, mereka boleh memfailkan borang 3 dengan bayaran sebanyak RM50 silap saya lah dekat situ dalam masa 14 hari. Jadi selepas claimant memfailkan borang 3, mereka akan dipanggil untuk mengikuti pendengaran lah seperti yang tertulis di dalam borang 4 yang disertakan tadi. Jadi mereka kedua-dua parti haruslah menghadirkan diri di TPS dan mereka akan didengari, dan evidence akan diambil kira lah dari situ, dan setelah itu final stage-nya tribunal akan memberikan award lah kepada mereka mengikut evidence yang mereka beri, mengikut keterangan lah mereka. Okey. Jadi Seksyen 123 SMA juga ada menyatakan bahawa jika mana-mana parti yang diberikan award tidak dapat menuruti award yang diberikan, mereka boleh dikenakan denda sebanyak RM250,000 secara maksimum dan ataupun penjara selama 3 tahun lah. Prosedur yang agak panjang Cik Su. Ya, betul. Kiranya kita ada empat borang sebelum kes tersebut boleh didengar di tribunal. Betul. Okey, baiklah. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih sekali lagi buat Cik Su atas kongsian yang saya kira sangat menarik dan sangat bermanfaat kepada para penonton. Pada para penonton, maaf jika kita tidak dapat menjawab ke semua soalan anda.
Tetapi jika anda memerlukan sebarang pencerahan yang lebih lanjut, boleh berhubung dengan kami melalui email ataupun akaun media sosial kami di Ezri Law Firm YouTube, Facebook, Instagram dan juga di LinkedIn. Jangan lupa untuk like, follow dan subscribe dan jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Akhir kata daripada saya, jaga diri kita, jaga kita. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.